Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita ada balance lagi satu soalan daripada kertas satu. Sebab zaman dahulu soalannya 25 kertas satu. Zaman sekarang ni 12 je. Bila 25 jadi separuh tu, sebab itu soalan zaman awak ni jadi berganda-ganda susah tu. Okey, sebab dia dah kecilkan bilangan soalan. Okey. Untuk tajuk kebarangkalian ni, yang bercampur dengan pilih atur gabungan, lepas tu campur sikit dengan kebarangkalian. Dia ada dua. Okey. So untuk rajah 11 menunjukkan 7 keping kad huruf. 7 keping tu kebetulan huruf yang berbeza-beza. Itu lebih mudahlah nak fikir. Huruf yang berbeza-beza, cuma kita ada huruf konsonan dan juga huruf vokal. Huruf vokal kita I, E dengan A, huruf vokal. Yang anak panah yang cikgu yang buat ni namanya Cikgu Velo. Okey. So kita tengok dulu. Soalan minta kita cari kebarangkalian. Bila dia minta cari kebarangkalian, kita mesti cari jumlah pilih atur tanpa syarat. So kalau ikutkan kita sekarang ni, bilangan kad yang kita ada ialah 7. Okey, kemudian kod yang dibentuk itu mengandungi kita kata dia nak guna 5 kad. Okey, 5 kad dipilih secara rawak. Okey, dia cuma nak pilih 5. Jadi untuk media mencari bilangan sampel, dia adalah bersamaan dengan 7, tetapi kita cuma memilih 5. Kita kena cari ni dulu. Sebab soalan minta kita cari kebarangkalian. Okey, jadi cara nak tekan kalkulator. Okey, 7 shift darab 5 sama dengan. So kita dapat jumlah sampel 2520. Okey, kalau ada nak tanya silakan. Adakah nak tanya kenapa pilih huruf P, kenapa bukan huruf C? Adakah nak tanya tu? Ataupun boleh? Sebab biasanya pelajar dia tertukar yang itulah. Dia buat C, skema buat P. Dia buat P, skema buat C. Jadi dia pun jadi lama-lama dia macam pelik. Macam mana nak tahu? So ada tak masalah tu? Kalau tak ada, Madam tak terang lah. Kalau ada, Madam terangkan. Tak ada Okey, so selesai yang itu. Kemudian kod yang dibentuk itu mengandungi sekurang-kurangnya 3 huruf konsonan. Dia ada 5 tapi 3 tu sekurang-kurangnya 3, maksudnya 3 dan 4. Tapi kita buat case by case. Okey, case pertama. Okey, case pertama, kalau kita susun 1, 2, 3, 4, 5. Okey, case yang pertama ialah konsonan tu mungkin Madam susun konsonan 3. Madam buat case yang 3 dulu. Okey, 3 ni dia kata disusun bersebelahan. Sebab itu huruf C, tu Madam susun dekat-dekat. Benda ni pula package. Sebab Madam nak susun dia dekat-dekat. Kemudian 2 yang kosong ini Madam nak susun dengan vokal. Madam tak bolehlah masuk C satu lagi tu sebab ikut case. Yang kalau nak masuk C satu lagi itu case yang kedua. Kemudian yang dalam petak tu Madam bermula dengan kotak yang pertama. So dia boleh juga 2, 3, 4, 5. Kalau Madam nak mulakan dia dari sini boleh juga.
Jadi huruf depan ni huruf vokal, kat sini pun huruf vokal. Dan kita ada satu lagi pilihan. Okey, ada satu lagi iaitu kita susun konsonan hujung. Jadi yang depan ni vokal. Okey, sekarang kita nak kaji dahulu kalau susunan yang berada warna biru ni dulu. Okey, warna biru ni dulu. Apa cerita warna biru ni? Okey, untuk cerita yang warna biru, yang pertama, konsonan sebenarnya ada 4. Tapi kes yang pertama, Madam nak ambil 3 je. Jadi, 4 cuma nak ambil 3. Selesai. Okey, kita nak kisahkan vokal pula. Vokal semua sekali ada 3. Okey, ada 3 tadi. Yang warna kuning ni. 1, 2, 3. Okey, ada 3. Tapi Madam cuma nak ambil 2 saja. Kemudian pergerakan yang biru, pergerakan yang biru, dia mungkin boleh bermula daripada petak yang pertama, atau petak yang kedua, atau petak yang ketiga. Ada 3 jenis cara menyusun. Darab lagi dengan 3. So kita akan tekan kalkulator, dapat berapa jawapannya. Okey, yang pertama 4 shift darab 3. Darab 3 shift darab 2. Darab dengan 3. So susunan yang ada untuk kes yang pertama ini adalah sebanyak 432. Kes pertama ialah sebab dia kata sekurang-kurangnya 3 konsonan disusun bersebelahan. Kes sebab itu dalam kotak yang biru tu memang ada 3 je. Ini kes pertama. Okey, bilangan susunan yang ada 432. Okey. Kes yang kedua, sebab dia kata sekurang-kurangnya 3, maka boleh juga kita buat bilangan konsonan itu ada 4. Konsonan, 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 konsonan. Lebihan adalah vokal. Madam juga boleh shiftkan pergerakan ini, tapi cuma ada 2 kali lah. Mungkin Madam boleh mula dari petak yang kedua. Dan yang ini akan menjadi vokal. Pergerakan yang ini satu package. Yang ini pun satu package. Madam letak warna biru di dalam bas warna merah. Sebab dia ni adalah rombongan Cik Kiyah sekaligus. Okey. Kalau yang kes pertama tadi, pergerakan bas tu 3 kali. 3 jenis. Yang kes kedua ni 2 saja. Okey, kita cerita yang ini dulu. Okey. So sekarang ni untuk yang dalam bas itu, sebenarnya vokal konsonan kita memang ada 4 dan kita memilih semua sekali. Kemudian untuk huruf vokal pula, sebenarnya kita ada 3 vokal tetapi kita cuma pilih 1 saja. Okay, and then pergerakan dia ada dua jenis, sama ada di depan ataupun di kotak yang kedua. So, Madam darab dengan 2. Jadi jawapan kita ialah 4 shift darab 4 darab dengan 3 shift darab dengan 1. 1 darab dengan 2. So, Madam dapat jawapannya ialah 144. Okey, katakan kita sedang mencari kebarangkalian. Kebarangkalian contohnya A lah. Okey, rumusnya ialah bilangan A per dengan bilangan sampel. Bilangan A yang kita baru kira, yang tadi 432 tambah dengan 144. Bilangan sampel tadi 2520. So, Madam cuba cari kebarangkalian, buat dah bentuk pecahan. 432 tambah 144 bahagi 2520.
So Meda dapat jawapannya ialah 8/35. Selesai. Okay, selesai soalan 25, kertas 1. 8/35. Jawapan saya tadi berapa? 8/35. Okay, jawapannya 8/35. Okay, silakan kalau ada soalan. Kalau nak ikut cara cikgu AdMed ni pun boleh, mana-mana boleh. Okay, kalau tak ada, Media nak masuk kertas 2. Tu saya kadang-kadang saya double check suara tu sebab saya takut tak ada suara. Tu yang saya buka katuk tu ya. Saya takut tak ada suara. And then kebetulan pelajar pun malu pula. Gitu. Okay, kalau tu Media masuk Okay, Media masuk ni. Dia sebenarnya kita dah untuk masuk tahun baru ni dah ada kosong dah. Ni nota untuk matrikulasi. Ni nota untuk SPM. Kan? Bercabang-cabang. Okay, so saya buat kertas 2 pula. Kertas 2 ni baru nampak nama cikgu ni. Cikgu Value. Tu yang kawan awak yang Sabah kata cikgu. Saya kata cikgu bangsa Cina kan? Dia kata tak. Berbahasa India. Ni Cikgu Value nama dia. Rajin cikgu ni. Okay, so kita tengok kertas 2. Bahagian A. Kita kalau boleh yang dari segi markah tu kita tolak tepi lah. Sebab yang ni memang silibus lama. Cuma kita nak ambil soalan dia tu. Kita nak biasakan buat soalan exam sebenar. Kebanyakan soalan ni memang kita bincang soalan exam sebenar. Supaya awak tak ditipu dengan soalan mudah. Awak buat latihan mudah dapat, yang susah ni tak dapat. Tu jadi frust tu. Okay, kita kena buat juga soalan begini. Okay, kita tengok soalan yang pertama dari tajuk janjang. Okay, dari tajuk janjang. Dan medium tak akan bincang benda yang agak tinggi-tinggi sehingga awak tak tahu apa. Tak ada. Memang betul dia ada jalan kerja shortcut. Tetapi yang itu untuk pelajar yang memang dia alert. Kalau kita yang biasa-biasa ni, kita cuba dulu kaedah yang mesra pelajar. Jangan pula kata, kenapa cara medium ni panjang? Bukan. Saya buat panjang tu sebab saya dah terbiasa mengajar pelajar yang tak ada AdMed dan pelajar yang AdMed dia G. Pelajar saya, pelajar AdMed yang bukannya A. Jadi saya tahu macam mana nak tackle pelajar tu. Bukan nak ngorak, bukan ni. Nak tackle masalah pelajar. Jadi, kena terima asal adanya walaupun jalan kerja saya panjang sebab saya nak suruh pelajar berfikir sahaja. Okey, so soalan dah bagi kat kita SN. Lega kita, dia dah bagi SN. SN sama dengan, saya kecilkan. SN sama dengan 3N. Kalau rasa tak boleh kurungan banyak sangat, buat kurungan kotak macam ni. Biar jengkil sikit mata kita tengok. Per dengan 2. Masa awak dapat rumus ni, awak jangan pertikaikan rumus awak yang ini. Kenapa rumus tu? Rasanya cikgu kita kata macam ni rumus. Kita tak boleh pertikaikan rumus ini kerana rumus yang dia dah bagi ni, dia dah siap-siap ganti nilai A dengan nilai D. Lepas dia ganti, dia dapat rumus dia ni lah. So, kita kena terima seadanya. Kita tak boleh kata cikgu kata rumus kita gini. Kenapa dia kata gitu? Tak boleh. So, sebab dia dah gantikan nilai A dengan D tanpa kita tahu. Sekejap lagi dia suruh kita kira. Okey, yang pertama mudah saja. Dia nak hasil tambah 10. Hasil tambah 10, maksudnya nilai N kita tu 10. Kita pun gantilah. Awak nampak je N, kan? Awak nampak je N, ni ada seekor, ada 2 ekor, ada 3 ekor. Awak tonyoh nilai 10 kat situ. So kat sini dia akan jadi S10 sama dengan 3, 10. Dalam kotak
10 tolak 33 per dengan 2. Masa kat sini kita tak perlu rajin-rajin buat 2/1, 2/5. Tak payah buat begitu sebab kita dah ada kalkulator. Biar je, walaupun otak kita nak mengira, kita relax je. Kita ada kalkulator, kita buat pecahan. 3 kurungan 10. Dalam tu ada 10 tolak 33. Kat bawah ada 2. Kita relax je. Okey. Dan kita jangan takut jawapan negatif. Negatif 345. Sebab itu memang jawapan dia pun. So kalau awak buat nanti jawapan awak negatif, awak relax je. Sebab awak biasa buat latihan jawapan positif memanjang, jadi bila dapat negatif, dah lah negatif besar pula kan. Jadi kita relax je. Sebab kalau kita tengok soalan pasir, memang dia begitu. Okey, selesai. So kita nampak bunga-bunga kertas 2 dia lebih mudah daripada kertas 1. Okey, kemudian dia suruh cari sebutan pertama. Kalau pertama tu N sama dengan 1. Tempat N yang biru tadi, kita ulang siaran dia. Kita ganti dengan 1. Sama dengan 3. 1 tolak 33 per dengan 2. Andainya kita rasa kita nak cepat, kita alter je yang dah ada ni. Tempat 10 tadi tu, delete. Tempat 10 tadi tu, delete. Senang. Oh, dapat dah. Negatif 48. Sebenarnya pembuat soalan ni, dia memang nak tolong pelajar pun. Dia suruh semua dah ada pada kalkulator, delete je. Okey, selesai dah yang ini. Dah cari dah sebutan pertama, beres. Dia nak beza sepunya. Okey, dia nak nilai D. Ni yang Madam kata dia ada rumus yang lagi tinggi tapi Madam tak pergi pada rumus tu. Okey, Madam tak pergi. Madam cari satu persatu. Okey, nama lain kepada S1 adalah T1 dan adalah sebutan pertama. Ini clue dia. Jadi daripada situ tadi kita dah dapat negatif 48 tu, nama lainnya adalah A. Nama lainnya adalah T1. Nama lainnya adalah S1. Bagaimana cara nak mencari D? D sama dengan T2 tolak T1. T1. Tadi kita dah dapat dah T1 kita negatif 48. Jadi sekarang ni Madam nak kena cari nilai T2 dahulu. Okay, Madam nak cari T2 dahulu. Okay, bagaimana cara nak cari T2? Okay, caranya ialah Madam kena cari S2 terlebih dahulu. Okay, nak cari S2 terlebih dahulu, buat kat tepi ni saja. S2, benda yang sama, cuma kita ganti dengan 2. Benda yang sama. Dan kalkulator kita pula tadi dah ada nilai tu. Kita kena cuma tukar nilai 1 tadi menjadi 2. Tekan sama dengan. Dapat negatif 93. Okey. Jadi kita nak kena kaji apakah maksud S2. S2 bermaksud T yang pertama tambah dengan T yang kedua. S2 baru kita kira dapat negatif 93. T1 ni dia. Negatif 48 dan kita nak cari T2. Jadi T2 sama dengan negatif 93 tambah dengan 48. Jadi T2 kita adalah masih lagi negatif. Okey, saya tambah dengan 48 lah. Okey, so dapatlah negatif 45. Tapi ni bukan jawapan lagi. Sebab kita nak kena masukkan dalam rumus D yang ini. Okey, jom kita masukkan dalam rumus D.
Jadi D kita bersamaan dengan negatif 45 tolak dengan T1. T1 kita pula ialah negatif 48. Jangan duk buka-buka kurungan tu, relax. Jangan buka. Biar je negatif 45 tolak kurungan negatif 48. Kita relax. Kalkulator kan ada. Dapat 3. Jadi telah menjawab soalan ini, nilai A dia adalah negatif 48, nilai D dia adalah 3. Okey, Meda buka kepada soalan. Kalau ada apa-apa yang rasa macam pelik ataupun tidak boleh tangkap, boleh tanya. Okey, kalau boleh Meda teruskan. Ataupun pelajar first time tengok soalan ni, mungkin dia tak perasan Medan dah letak soalan ni dalam WhatsApp group. Kalau join WhatsApp group, benda ni memang ada dah. Cuma yang mana nak pergi hostel esok, nak pergi asrama esok, print siap-siap. Bahan-bahan ni ada dalam drive tu. Ambil je, percuma. Sebab Madam pun orang yang bagi. Yes, sebab Madam dah mula ngajar mat untuk tahun ni lah, baru lagi kan. Sebelum ni Madam ajar mat moden sahaja. Kalau kelas lah. Okey, kita teruskan. Okey, tak ada soalan, Madam teruskan. Dia suruh kita cari nilai Q. Diberi bahawa sebutan ke Q adalah sebutan positif pertama. Dia kata gitu. Sebab kalau perasan, sebutan pertama kita tadi berada dalam keadaan negatif. Okay. Negatif 48. Negatif 48. Kalau beza sepunyanya positif 3, tambah 3, nanti dia jadi negatif 45. Kalau dia tambah lagi dengan 3, jadi negatif 42. Sampai bila kita sanggup nak buat macam tu? Tambah dengan 3, negatif 39. Maksudnya, bila sampai satu masa, awak akan jumpa nombor yang mula-mula sekali dia adalah positif. Tu maksud dia. Awak jangan kira satu-satu lah, penat. Sebab D dia kecil. Kalau D ratus-ratus tak apa. Okey. So, nama lain kepada positif ialah lebih besar dari kosong. Jadi, kita nak kena cari Tn yang besar dari kosong. Rumus Tn diberi dalam soalan ADMAT A tambah N tolak 1D. Tu rumus dia. Okey, Madam bagi cara kerja yang cepat untuk pelajar buat. Jangan takut, lepas ni boleh guna kaedah ni. Sebab kita takut cikgu kita macam ikut je semua. Okey, A kita tadi negatif 48 tambah N tolak 1, N tu nak cari. Jadi selagi tak jumpa, tak bolehlah tolak dengan 1. D kita tadi 3. Okey. Madam nak ajar cara ni, dengar betul-betul, cara ni boleh digunakan. Okay, boleh. Saya terang banyak kali boleh ni sebab saya tengok sini awak dia takut nak. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Jawapannya boleh. Okey. N tolak 1 kurungan 3. Madam bawa dulu negatif 48 ke sini. Dia jadi positif 48. Madam takkan buat proses kembang tu sebab kadang-kadang kita tersalah. Okey, sekarang Madam tinggalkan N tolak 1 kat sini. Dia akan jadi 48 bahagi 3. N tolak 1 lebih besar dari 48 bahagi 3 dapat 16. N lebih besar daripada 17. N kita boleh ambil integer terdekat ialah 8. Jadi nilai Q, bukan 8, 18. Jadi nilai Q kita adalah 18. Okey. Meda buka kepada soalan. Mungkin nak tanya mana-mana daripada soalan nombor 1.
Sebutan yang ke-18. Kalau nak try lagi, kalau siapa nak try, Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Awak ganti dengan 18. A awak negatif 48 tambah dengan 17 darab 3. Okey. So negatif 48. Okey, sekejap. Negatif 48 tambah 17 darab 3. So pertama kali dia adalah nilai positif semasa sebutan ke-18, iaitu nilainya positif 3. Awak boleh bayang tak sebutan yang ke-17 apa? Agak-agak berapa sebutan yang ke-17? Sebutan yang ke-17 adalah kosong. Sebutan yang ke-17 adalah kosong. Belum lagi capai nilai positif. Soalan ni minta nombor positif pertama kali. So nombor positif yang mula-mula dia cecah ialah nombor positif 3. Boleh? Boleh ni? Okey, saya teruskan. Saya teruskan. Soalan yang kedua. Sebab kita dah dekat pukul 9 dah. Okey, kalau siapa nak jalan kerja cikgu value, ada kat sini. Sama je. Sebab dia konsep saja. Okey, soalan nombor 2. Mungkin boleh bincang sampai nombor 2. Yang mana nak pergi asrama, print out siap-siap. Okey, yang pertama, kita nak buat soalan nombor 2, tajuk fungsi. Dia bagi dekat kita, siapa yang tak biasa menulis begitu, boleh tulis macam medium lah. G double dot tu medium buat kurungan X. Anak panah tu medium buat sama dengan 1 tolak 3X. Kerana yang ini lebih mesra pelajar. Untuk menjawab soalan yang pertama, soalan yang pertama, dia minta Meda gantikan nilai X dengan 5. Meda ikut. Dia kata X ni ganti dengan 5. Sama dengan 1 tolak 3 darab 5. Okey. Suruh kalkulator tekan. 1 tolak 3 darab 5. Oh, negatif 14. Selesai soalan yang pertama. Siapa kata tajuk fungsi susah kan? Mudah je nak dapat markah. Kemudian, Madam nak buat nombor 2 pula sekarang ni. Nombor 2, alang-alang Madam dah buat G5. Okey, tadi Madam dah buat G5. Nanti jawapan G5 tu Madam nak teruskan lagi mendarab dengan 1/7. Okey, jadi 1/7 fungsi G nilai X telah diganti dengan 5 bersamaan dengan 1/7 darab negatif 14. Jadi Madam dapat jawapannya ialah negatif 2. Okey, tu dah selesai. Sekarang ni Madam nak buat yang warna pink pula. Madam nak buat fungsi F pula. Tapi dekat sini dia bagi X. Soalan di sini dia bagi M tambah 2. Sekali lagi, Madam akan tulis dalam bentuk yang mesra pelajar. Fx sama dengan 2x tolak dengan 3. Asalnya huruf X. Dia suruh tukar. Biar jadi benda baru. Sama dengan 2 darab benda baru tolak 3. Benda baru itu ialah M tambah 2. Sini pun akan jadi M tambah 2. So, bila Madam selesaikan, dapat 2M tambah dengan 4 tolak dengan 3 sama dengan 2M tambah dengan 1. Dalam soalan yang kedua, dia katakan yang warna pink bersamaan dengan warna biru. Warna pink kita ialah 2M tambah 1. Warna biru tadi negatif 2. 2M sama dengan negatif 3. M sama dengan negatif 3.
per dengan 2. Okey. Madam buka kepada soalan. Silakan. Okey, ada tanya je. Glamour kalau tanya ni sebab boleh masuk dalam video rakaman. Gitu. Okey, kalau tak ada, Madam teruskan. Okey, Madam teruskan sikit lagi. Soalan 3. Dia suruh cari GF, di mana G ialah suami, F itu adalah isteri. Okey, Madam nak cari GF. Madam buat kat sini Okey, kita tulis dulu supaya kita nampak siapa yang jadi suami. G, suami. F, isteri. Baru ada X ni fungsi dia je. Okey, sama dengan kita akan ikut suami. Suami kata, suami tu G. G yang ini. Dia kata 1 tolak 3 X. Dia buat rumah. Yang akan masuk ke dalam rumah adalah isteri. Yang ini isteri. Isteri dia bernama 2X tolak 3. Jadi bila Madam selesaikan dapat, kita akan dapat 1 tolak dengan 6X tambah dengan 9. Jadi jawapan kita ialah 10 tolak 6X. Okey, Madam buka kepada soalan. Kalau ada silakan. Tak habis lagi. Tak habis lagi ni baru nombor 2A. Kita nak buat 2B pula. Okey, mana-mana soalan silakan. Kalau tak ada, Madam teruskan dengan soalan B. Okey, yang kita dapat jawapan yang baru ni, baru dapat tak ni, dia kata sila buat tanda absolute dekat dia. Dia kata itu adalah absolute. Jadi Madam pun ambillah nilai tersebut. Okey, ambillah nilai tersebut. Y sama dengan absolute ke modulus sebut modulus. Modulus 10 tolak dengan 6X. Awak nak kena lukis graf daripada soalan suruh daripada -1 sehingga 3 sahaja. Jangan lukis banyak-banyak. -1 sehingga 3 sahaja. So saya perlukan kertas grid dekat sini. Okey, contohnya saya ambil yang ini ataupun saya ambil yang kecil sikit lagi. Gitu. So saya nak lukis sekarang ni daripada nombor -1 sehingga nombor 3. Jadi kita pun buat graf kat sini. Okey. Mana pembaris saya pergi? Ada pun. Okey, so kita buat okey, sekejap saya buat graf sekejap. Okey. So saya tak akan buat bahagian negatif banyak-banyak Saya ambil situlah. Bahagian negatif saya tak buat banyak sebab bila kita buat tajuk mutlak, mutlak. Saya biasa sebut absolute. Bila nilai mutlak, memang graf dia berada nilai yang positif. Okey, saya tunjuk sambil-sambil buat yang ini, saya tunjuk kalkulator sekali. So, tengok cara tekan dia. Mula-mula awak tekan button shift, lepas tu awak tekan button buka kurungan. Dia akan keluar simbol absolute. Dia akan keluar simbol mutlak. Lepas tu masukkan graf kita 10 tolak dengan 6X. Kita pun tekan button calculate, C-A-L-C. Dan kita masukkan nilai pertama
iaitu -1. Sama dengan. Awak dapat 16. Itu yang saya cuba nak buat graf panjang tadi. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sekejap 14, 16 kat situ Saya buat garisan panjang sikit. Okey. Tak comang dah. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, yang pertama titik kita, kalau kita boleh lukis macam ni nanti, titik kita -1, nilai sini -1, 16. So, graf kita kat situ. Okey, kita ambil lagi ni, kita tekan calculate. Okey, calculate, masukkan nombor kosong. Awak akan dapat 10. Jadi titik awak kat situ. Ulang lagi, calculate, nombor 1. Awak akan dapat 4. Okey, tekan lagi, calculate. Nombor 1 kan? Nombor 2. Tiba-tiba nombor 2 jadi 2 kat sini. Okey, kemudian calculate lagi, nombor terakhir kita 3. So, dapat 8. Masa 3, dapat 8. Jadi, masa awak nak buat graf ni, awak nak buat graf, bila awak sambung, sepatutnya cikgu awak kata graf awak mesti jadi tanda right. Ingat cikgu kita pesan, jadi tanda right. Besar sangat tak lalap medium pun. Jadi, ya Allah. Okey. Medium buat graf kat situ medium punya graf macam tu. Medium kena buat straight gitu dulu. Kita adjust sikit titik 4 ni biar jadi comel ke nilai mana yang lari ni. Kalau rasa galat, tonyoh kuat sikit dekat sini. Macam tu. Dan barulah ambil sambung lagi kita graf kita macam tu. Barulah jadi tanda right. Didapati ada satu titik di sini. Jadi kita nak kena cari titik apakah di situ. Caranya ialah Y sama dengan absolute 10 tolak 6X. Media boleh ambil 10 tolak 6X. Media wakilkan Y itu menjadi kosong. Bila Y itu kosong, barulah kita dapat nilai pintasan X. Jadi kat sini akan jadi positif 6X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 6. 10 bahagi 6. Kita akan dapat nilai di situ ialah 1.67. Ini nilai 1.67. Selesai graf kita. Okay, ada soalan? Silakan. Graf kat sini kalau kita buat, kalau nak buat dia terang, dia jadi tak nampak pula graf tu. Jadi saya terpaksa buat kecil je ni. Kalau awak nampak titik yang merah ni mengganggu awak, awak boleh tukarlah. Tukar dia jadi kecil sikit. Situ saja. Lepas tu garis semula. Okey, garis semula. Sekejap Okey. So inilah graf paling comel. Kalau rasa dia lari, tonyoh supaya kita tak rasa bersalah membuat graf itu begitu. So kalau saya buat zoom, dia jadi cantik. Okey? Boleh soalan nombor 2? Boleh, Wak? So nanti untuk besok, supaya awak rasa lebih lancar nanti,
Okey. Sekejap ada soalan tanya something ni. Ni ada satu lagi tertinggal. Lepas saya dah lakarkan graf, saya kena cari julat paksi Y. Jadi kalau kita tengok paksi Y, nilai paling bawah yang dia cecah. Okay, nilai paling bawah yang dia cecah ialah 0. Paling tinggi 16. Jadi jawapan dia untuk julat tertinggal. So nombor paling kecil 0 dan lepas tu nombor paling besar ialah 16. Supaya tak tertinggal. Tengok jawapan cikgu value tadi baru saya perasan saya tertinggal. Okey, so untuk besok supaya dia jadi lebih clear, okey, yang duduk asrama tak boleh nak join dah besok. Awak tengok dahulu soalan nombor 3, nombor 4 dengan nombor 5. Mungkin besok boleh 3 soalan lah. Okey, boleh 3 soalan. Oh, tu dia soalan dia. Takut tengok Okey, tengok dulu 3, 4, 5. Ulang kaji dulu 3, 4, 5. Besok kita bincang. Supaya awak tahu apa benda yang nak tanya. So, untuk malam ni, kita dah habis dah soalan kertas 1 tahun 2018. Kemudian kita masuk kertas 2. Kita sempat buat 2 soalan sahaja. Itu sahaja daripada Madam. Sekian, terima kasih. Tapi kalau ada soalan, silakan.